Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan CBA 1 akan membentangkan tajuk kajian kami yang berkaitan dengan isu akidah, iaitu mengenai isu berkabung di atas kematian seorang artis Korea. Kita sedia maklum bahawa Malaysia merupakan antara negara yang majoriti penduduknya adalah beragama Islam. Namun itu tidak bererti bahawa Malaysia bebas dan bersih daripada segala isu yang berkaitan dengan akidah umat Islam. Saban hari kita dihadapkan dengan isu masalah yang berkaitan dengan akidah umat Islam, di mana antara isunya adalah terdapat suatu upacara atau yang dikenali sebagai Candlelight Weekend yang berlaku pada suatu masa dahulu, iaitu di mana pada 18 Disember 2017 dunia telah dikejutkan dengan berita kematian seorang penyanyi popular Korea, iaitu Kim Jong Hyun, yang merupakan antara ahli anggota kumpulan SHINee yang berasal daripada Korea, yang didapati telah membunuh diri kerana mengalami kemurungan, dan kematiannya ini memberi kesan yang amat dalam buat para peminatnya. Para peminat yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama di Malaysia ini telah berkumpul di tepi Sungai Kelang berdekatan Masjid Jamek untuk memberi peringatan terakhir buat artis tersebut. Dalam majlis penghormatan terakhir kepada selebriti tersebut, memaparkan bahawa para peminat yang hadir menyalakan lilin, membawa belon serta potret gambar artis tersebut, membaca ucapan sambil menangisi pembahagian artis kesayangannya yang disertai dengan nyanyian lagu secara beramai-ramai. Selain itu, tujuan kami memilih tajuk ini, memilih isu ini adalah untuk melihat apakah ritual, apakah aktiviti yang digunakan dalam isu tersebut menyerupai amalan atau ritual agama tertentu, dan apakah ianya bercanggah dengan ajaran agama Islam. Selain itu, untuk mengulas lanjut tentang isu ini, kami mengutarakan beberapa latar belakang kajian, hujah, hukum dan dalil untuk memberi pencerahan yang lebih lanjut mengenai isu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit tentang latar belakang isu Candlelight Weekend ini. Rentetan daripada peristiwa tersebut, ramai netizen telah mempertikaikan perbuatan peminat-peminatnya yang turut bergabung di sana. Seperti yang sudah sedia maklum, pengaruh K-pop ini sebenarnya memberi impak yang sangat besar terutama kepada mereka yang taksub, sehingga sanggup mengetepikan larangan agama demi mempertahankan minat dan juga artis kegemaran mereka. Namun, apabila timbul isu Candlelight Weekend ini, sedikit sebanyak sebenarnya telah memberi kesan terhadap akidah umat Islam tanpa kita sedar. Permasalahan di sini ialah berhubung isu peminat beragama Islam telah berkabung atas kematian artis bukan Islam. Isu ini telah dibincangkan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan oleh Had Ehwal Agama Malaysia, telah memutuskan bahawa yang pertama, umat Islam dilarang daripada terlibat dalam apa jua amalan ataupun ritual yang bukan beragama Islam. Yang kedua, Islam juga melarang umatnya daripada terlibat dengan upacara Candlelight Weekend kerana upacara ini sebenarnya mengandungi unsur-unsur tasyabuh yang boleh merosakkan akidah umat Islam. Justru itu, umat Islam khususnya golongan muda seharusnya mempunyai jati diri agar tidak mudah terikut ataupun tidak mudah terpengaruh dengan budaya ataupun amalan yang bukan beragama Islam. Seterusnya kita pergi kepada isi-isi penting yang berkaitan dengan isu ini, iaitu yang pertama mengenai hukum. Adakah orang Islam berkabung atas kematian orang bukan Islam dibolehkan dengan cara berdoa, nyanyian dan juga Candlelight Weekend? Berkenaan hukum orang Islam berkabung atas kematian orang bukan Islam dengan menyertai upacara tertentu seperti berdoa, nyanyian dan Candlelight Weekend adalah diharamkan seperti mana yang diputuskan oleh Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam di Malaysia.
Hal ini kerana ia mengandungi unsur-unsur tasyabuh, iaitu menyerupai amalan agama lain yang boleh menjejaskan akidah umat Islam itu sendiri. Rasulullah SAW telah melarang umatnya meniru dan menyerupai agama, budaya dan cara hidup orang bukan Islam, lebih-lebih lagi dalam isu berkabung. Islam juga telah meletakkan beberapa garis panduan dan adab etika yang terperinci ketika berkabung. Hal ini telah ditetapkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, baginda bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Maksudnya, sesiapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia tergolong dalam kalangan mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Justru Islam telah melarang menyertai apa jua amalan bersifat ritual atau upacara agama lain kerana boleh menjatuhkan akidah tanpa kita sedari. Seterusnya, poin saya yang kedua iaitu berkabung. Secara asasnya, hukum berkabung atas sebahagian orang bukan Islam, apatah lagi jika ahli keluarga dan saudara terdekat adalah harus dan dibolehkan. Asas terhadap keharusan tersebut diambil daripada perbuatan baginda Rasul yang telah menyuruh Saidina Ali untuk menguruskan penguburan jenazah bapanya iaitu Abi Talib yang bukan beragama Islam. Adapun dalil bagi pengharusan berdasarkan hadis daripada Saidina Ali, maksudnya, aku telah berkata kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya bapa saudaramu Abu Talib telah mati. Baginda bersabda, pergilah kamu dan kuburkanlah ayahmu itu. Setelah itu, jangan kamu melakukan sesuatu sampai kamu datang kepadaku lagi. Maka aku pun pergi. Setelah aku menguburkannya, aku pergi menghadap baginda dan baginda memerintahkan aku untuk mandi, lalu baginda mendoakan ke atasku. Hal ini jelas bahawa terdapat keharusan untuk mengiringi jenazah orang bukan Islam, tetapi bukan mengikuti ritual pengebumian mereka. Walau bagaimanapun, acara berkabung yang diisi dengan ratapan dan tangisan yang berlebihan adalah diharamkan dengan kata sepakat para fuqaha. Kita pergi kepada poin yang ketiga, iaitu kematian. Kematian adalah fitrah bagi semua manusia dan semua makhluk yang bernyawa pasti akan merasai mati. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Ayat ini memberi maksud setiap jiwa pasti akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sahajalah disempurnakan pahlamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh dia telah berjaya. Kehidupan dunia tidaklah hanyalah kesenangan yang memperdaya. Seterusnya, poin yang keempat adalah hiburan. Islam tidak melarang penganutnya untuk berhibur. Boleh berhibur, tapi ada batas-batasnya. Hiburan itu apa? Hiburan adalah sesuatu perkara yang bila kita buat, kita rasa seronok, hilang stres dan terhibur. Sebagai contoh, ada orang bila dia memasak, dia rasa seronok dan dia rasa nak masak selalu. Maka ketika itu memasak juga adalah satu hiburan untuk diri dia. Ada orang bila dengar lagu dia rasa terhibur dan hilang stres, dan yang sama waktu dengannya, begitulah maksud hiburan. Tetapi sebagai umat Islam, dalam hiburan kita perlu ada jati diri dan tidak mudah terikut-ikut dengan budaya bukan Islam. Dalam masa yang sama, minat terhadap seseorang artis tidaklah memerlukan kita terlalu obses sehingga meninggalkan prinsip-prinsip seorang Muslim. Dan poin yang terakhir adalah ucapan takziah. Antara lafaz takziah yang diajarkan oleh Islam untuk ucapan takziah kepada bukan Islam seperti yang terdapat dalam Al-Hawi Al-Kabir, Al-Majmu' dan Al-Mughni adalah seperti akhlafallahu alaika wa la naqassa adadaka, yang bermaksud semoga Allah menggantikan kamu dengan yang lebih baik dan tidak mengurangkan bilangan kamu. Yang kedua adalah a'taqallahu musibatika afdala ma a'ta ahada min ahli dinika, yang bermaksud semoga Allah memberikan yang terbaik ganjaran ke atas musibah yang menimpa kamu yang tidak diberikan kepada seorang pun dari ahli agamamu. Namun begitu, dalam isu ini kami berpandangan bahawa tidak ada keperluan mengucapkan takziah kerana tidak ada ahli keluarga, sahabat handan mahupun saudara mara artis berkenaan untuk menerima ucapan tersebut. Ucapan kepada si mati itu sendiri seolah-olah bertutur kepada si mati adalah hal yang tidak bermanfaat dan bukan budaya Islam.
Sebagai jalan penyelesaian bagi isu ini, biarlah upacara ini dilakukan oleh mereka yang bukan beragama Islam. Kita sebagai umat Islam dibenarkan untuk menziarahi si mati sekadar untuk menzahirkan rasa simpati terhadap keluarga si mati. Kita tidak boleh mengikuti ritual keagamaan mereka agar akidah Islam kita tidak terpesong. Memetik ucapan Mufti Pahang Datuk Seri Abdul Rahman Osman, beliau berkata, boleh pergi ke majlis berkenaan dan ia tidak salah sebab kadang-kadang jiran dan rakan kita yang bukan Islam meninggal. Kita pergi untuk menzahirkan rasa simpati kepada mereka, bukan ikut upacara agama mereka. Oleh hal yang demikian, sebagai orang Islam, kita tidak boleh untuk mengikuti upacara keagamaan mereka. Rumusan bagi kajian ini, kita sebagai umat Islam, kita tidak perlu untuk terikut-ikut dengan budaya luar dalam berkabung. Hal ini kerana Islam telah menetapkan panduan dan adab yang terperinci dalam etika berkabung. Umat Islam perlu ada jati diri dan tidak mudah terikut-ikut dengan budaya luar agar tidak mudah terpesong dengan agama yang menyesatkan. Dalam masa yang sama, minat terhadap seseorang artis tidaklah memerlukan kita untuk terlalu obses sehingga meninggalkan prinsip-prinsip seorang Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, baginda bersabda, "Min husni Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Maksudnya, di antara kebaikan Islam, seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi. Sesuatu yang tidak bermanfaat bagi seseorang Muslim boleh sahaja berbentuk perkataan ataupun perbuatan yang tidak ada manfaatnya, sama ada untuk kepentingan ukhrawinya ataupun duniawinya. Sewajarnya ditinggalkan agar sikap beragamanya menjadi lebih baik. Semoga kita sama-sama mengisafi akan dekatnya kematian itu tanpa mengira masa dan usia, dan memperbanyakkan amal kita untuk sentiasa bersedia dalam menghadapinya. Wallahu a'lam. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.